السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, sedang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kepada tafsir kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, akhwati fillah, kita telah pun menghuraikan 3 ayat yang pertama daripada surah Taha, surah yang merupakan satu motivasi kepada Nabi SAW, dan dengan hidayah Allah SWT ramai orang telah pun berubah menjadi baik, dan diketuai rombongan ini oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Faruq. Dan berkesempatan dengan itu juga Sayyidina Umar telah digelarkan Al-Faruq oleh Nabi SAW kerana dengan beraninya dia berkata kepada Nabi SAW, bukankah kita dalam kebenaran wahai Nabi, mereka dalam kebatilan? Mengapa kita tidak declarekan Islam ini? Akhirnya orang-orang Islam menjadi begitu berani untuk salat dengan kemasukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Inilah antara kehebatan yang daripada manusia mendapat hidayah Allah SWT melalui surah Taha. Betapa penting kita untuk menggambar-gemburkan kisah-kisah seperti ini, tuan-tuan, dalam diri anak-anak terutamanya, supaya mereka mengetahui kenikmatan, kehebatan Islam itu sendiri. Berbeza daripada pendekatan setengah golongan yang mengatakan bahawa Islam ini sebenarnya agama yang mengajak kepada kekerasan, mengajak kepada ketakutan. Agama kami mengajak kepada kasih sayang. Kan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan lihat dalam ayat yang Allah gambarkan, illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai satu peringatan bagi yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini, golongan Masihiyah ini mengatakan bahawa lihat, Islam ini satu agama yang menakut-nakutkan, bukan macam kami agama yang sentiasa menggembirakan. Ini propaganda murah dan juga dangkal dari orang yang berniat tulus, orang yang tidak berniat tulus untuk mencari kebenaran, tuan-tuan. Padahal menurut ajaran Islam ini, takut hanya sebahagian daripada perasaan hamba terhadap Tuhannya. Takut terhadap seksanya selalu diimbangi dengan perasaan raja. Raja iaitu keinginan, kerinduan, pengharapan terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya takut kepada azab neraka menyebabkan seorang mengharapkan nikmat syurga. Dan segala perbuatan dalam Islam selalu dianjurkan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tengok, Assalamualaikum, satu penghormatan, kesejahteraan, doa untuk dapat keamanan kepada orang yang kita bercakap dengannya. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ucapan yang menyebut rasa cinta kasih Allah itu hanya ada dalam Islam, tidak ada dalam agama Masihiyah, tuan-tuan. Tidak ada dalam agama selain daripada Islam yang mengatakan bahawa agama mereka bersifat cinta. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, selanjutnya kalau kita lihat dalam surah Fatir hujung ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, tidaklah ada yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya melainkan orang yang berilmu. Jadi rapatnya hubungan di antara ilmu ulama dengan ketakutan kepada Allah, kerana pada tiap-tiap satu sudut dan bahagian, pada tiap-tiap dalil bukti, nyata jelas yang ilmu itu kekuasaan Allah SWT, undang-undang Allah yang tidak pernah berubah. Maka dengan sini timbulnya rasa takut akan seksa Allah SWT. Timbullah keinsafan bahawa manusia ini tidak ada nilai dalam kehidupan, dalam alam ini. Tak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tha'labah ibn al-Hakam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil ulama yawm al-qiyamah idza qa'ada ala kursiyyihi liqada'i ibadihi inni lam aj'al ilmi wa hikmati fikum illa wa ana urid an aghfira lakum ala ma kana minkum wala ubali. Dari Tha'labah bin Hakam berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda,
Allah berfirman pada hari akhirat kelak kepada orang berilmu, bila dia menghukumkan keputusan kepada hamba-hambanya, sungguhnya tidaklah aku jadikan ilmuku dan hikmahku pada kamu semua ini, melainkan kerana aku hendak memberi ampun kepada kamu atas kesalahan-kesalahan yang daripada kamu, dan tidaklah aku keberatan sebenarnya. Ini merupakan hadis riwayat Tabarani dengan isnad yang jayyid. Tuan-tuan, ditafsirkan pula oleh Mujahid. Kita pernah berkenalan dengan Mujahid kan tuan-tuan? Mujahid merupakan seorang mufassir yang terkemuka, anak murid pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana tafsirannya cukup hebat, dan matinya pun ketika sujud dalam usia lebih 80 tahun. Seorang yang sangat diterima pandangannya oleh para ulama, para a'imah, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, bahawa turunnya ayat ini menyatakan bahawa Quran diturunkan bukanlah hendak membuat kamu jadi sengsara, wahai Muhammad. Ia adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat sekali taat kepada Allah SWT sampai mengikatkan tali tempat bergantung untuk berdiri, bimbang kalau terleka dalam sembahyang ataupun mengantuk dalam sembahyang, ikat tali, takut-takut jatuh nanti terduduk, tali itu ada. Inilah kesungguhan mereka dalam ibadah kepada Allah SWT. Qatadah pula mentafsirkan, tidak, demi Allah, Quran bukanlah untuk membuatmu jadi sengsara, tetapi membawa rahmat dan cahaya dan petunjuk dalam perjalanan menuju syurga. Jadi ayat ketiga ini, illa tazkiratan liman yakhsha, kata Qatadah, melainkan peringatan bagi orang-orang yang takut. Sungguhnya Allah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya sebagai rahmat untuk seluruh hamba, supaya diingatkan mereka ni dapat mengambil manfaat dari apa yang didengar daripada kitabullah, apa yang halal, apa yang haram dalamnya. Peringatan-peringatan Quran itu sendiri. Jadi hebatnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka berubah menjadi orang yang hebat kerana Quran tuan-tuan. Sebagai contohnya pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang tak sampai pun 3 tahun, tapi keberkatan mencurah-curah sampai disimpan dalam khazanah arsip negara, muzium negara pada waktu itu, sampai ke zaman Harun Ar-Rasyid yang juga merupakan seorang khalifah yang sangat saleh, yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, kalau tidak kerana kesalihannya, Allah tidak akan mewariskan untuknya sepertiga daripada dunia untuk dipimpin, dinaungi. Harun Ar-Rasyid ni berkata, aku tidak pernah envy, tak pernah rasa, maknanya rasa jealous yang baik kepada Khulafa' Bani Umayyah, melainkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Aku melihat tangkai gandum yang tersimpan dalam muzium negara menunjukkan bertepatan dengan tarikh pemerintahannya. Tangkai gandum yang ada pada tangkai tersebut besarnya sebesar sebiji buah kurma. Sebutir gandum besarnya macam sebiji buah kurma. Berkat. Kenapa? Kata Imam Az-Zahabi, antara perkara yang diambil berat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz iaitu menghafal Al-Quran, memberikan dana kepada sekolah-sekolah yang menekankan penghafazan Al-Quran. Ramai para hufaz lahir pada zamannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang cuti sekolah ni, milikilah sebuah kitab yang bertajuk Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Buku yang merupakan manual penghafazan Al-Quran ini, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak Hafizahullah, menceritakan ada 11 kaedah untuk menghafaz Al-Quran dengan cara yang sangat simple. Mulakan dengan surah-surah yang pendek, surah-surah yang orang Melayu minat untuk baca kepada anak-anak kita. Ada 11 kaedah tuan-tuan. Diikut satu persatu ni, insya-Allah seorang itu akan jadi hafiz seperti pengarang buku ini, Al-Hafiz Al-Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak Hafizahullah Al-Hafiz. Bagaimana nak menghafaz Al-Quran? Kerana bila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengambil berat bab menghafaz Al-Quran, negara pada waktu itu menjadi aman damai, pencuri tidak ada, harta melimpah ruah, zakat yang nak diagihkan pun tak ada orang yang nak menerima, kerana semua berada pada level kecukupan. Tuan-tuan, sebagai motivasi untuk kita, ibu ayah, agar menggalakkan anak untuk menghafaz Al-Quran, hantar mereka ke kem-kem menghafaz Al-Quran yang kita pastikan dapat mengajar mereka dengan baik tuan-tuan. Kerana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Abu Ya'la, an Sahal bin Mu'adz al-Juhani an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i asy-syamsi fi buyuti ad-dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Daripada hadis ini, Sahal bin Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, daripada bapanya, bahawa Nabi SAW bersabda,
Sesiapa yang baca Al-Quran dan beramal dengannya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapanya mahkota pada hari kiamat. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang berada dalam rumah-rumah di dunia, jika diandaikan matahari berada dalam rumah-rumah kamu. Oleh itu, apa pandangan kamu tentang ganjaran mereka yang beramal dengannya? Nampak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Kata Dr. Raib As-Sirjani, buat sikit huraian walaupun hadis dhaif, namun tidak syak bahawa ganjaran pahala kepada ibu bapa yang menjaga, membimbing, memotivasikan anak-anak mereka untuk menghafaz Al-Quran, ia merupakan ganjaran yang sangat besar dibentukkan Allah Subhanahu Wa Taala, agar ibu bapa ni menyibukkan anak-anak mereka daripada usia kecil menghafaz Al-Quran. Kerana daya ingatan mereka ni disifatkan oleh Imam Syafi'i umpama kamu mengukir pada batu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini kehebatan Quran. Sebut oleh Imam Syafi'i, at-ta'limu fi sighari kan naqshi 'ala al-hajari. Pelajaran ketika kecil disuruh menghafaz Quran itu seperti mengukir di atas batu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ambillah peluang untuk baca Al-Quran. Lagi kalau kita perhatikan ada hadis lain riwayat Darimi dengan sanad yang sahih, an Abi Umama qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa inna Allah lan yu'adziba qalban wa al-Qur'ana. Sungguhnya Allah SWT tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran di dalamnya. Itu tidak lagi kepada hadis yang sering kita sebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, dalam cuti sekolah ni, bimbinglah anak-anak kepada menghafaz surah-surah pilihan, kalau tak keseluruhan Quran pun. Seperti contohnya buku yang bertajuk Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ini sangat menarik, kerana pendekatan ini berdasarkan pengalaman seorang hafiz menghafaz Al-Quran. Inilah hadiah kita tuan-tuan untuk anak-anak, supaya mereka akan menjadi memberikan kita hadiah pula di sisi Allah di akhirat kelak. Kalau kita tidak sibukkan mereka dengan perkara-perkara manfaat untuk dunia akhirat mereka seperti ini, mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara melalaikan yang lain tuan-tuan. Jadi bila Allah menyatakan tentang illa tazkiratan liman yakhsha, ia merupakan satu peringatan untuk mereka yang takutkan Allah SWT. Bukanlah takut dimaksudkan sehingga rasa bungkam itu timbul dalam diri, rasa stres, rasa susah nak beribadah kepada Allah SWT, seperti dakwa oleh setengah golongan Masihiyah mengatakan Islam ni agama yang mengajak pengikutnya kepada stres. Sebenarnya tidak. Stres yang dikehendaki di situ untuk membangkitkan motivasi dalam diri. Keseimbangan yang ada dalam ilmu tasawuf mengajar kita di antara al-khawf dan juga ar-raja, bukannya mengamalkan satu dan tinggalkan yang lain. Tashqa ni tuan-tuan diambil perkataan syaqa, syaqawa ataupun syiqwa yang mengandungi berbagai makna. Antara lain seperti disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, kepayahan yang luar biasa kerana kerja keras yang melampaui kemampuan, ataupun kesusahan, keresahan yang sangat berat untuk dipikul. Contohnya dalam kes penurunan Al-Quran, sebelum turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai-bagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di samping itu mencurahkan fikiran dan tenaga yang melampaui batas kemampuan manusia demi untuk menyampaikan Al-Quran itu. Dulu kita pernah baca dalam surat Kahfi yang lalu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala la yu'minu bihadzal hadithi asafa. Asafa kan, kita pernah baca Nabi Muhammad SAW merasa sedih amat sangat, tertekan jiwa baginda SAW. Kerana memang tugas penyampaian dakwah ni berat, tapi Allah tidak bertujuan untuk menjadikan baginda sengsara. Kerana itu lanjutan ayat menjelaskan bahawa fungsi Quran sebagai peringatan bagi orang yang nak takut kepada Allah SWT. Ada sesetengah ulama pula yang berpendapat bahawa ayat ini turun sebagai komentar atas ucapan kaum musyrikin yang mengatakan setelah melihat keteguhan Nabi dalam beribadah ini, mereka mengatakan, engkau ni memang telah terseksa kerana meninggalkan agama kami mengikuti Al-Quran Karim. Demikianlah kata Al-Baydawi. Muhammad, tengok Muhammad, hidup engkau makin susah, kawan-kawan makin ditekan, dianiaya, dizalimi oleh kami. Apa faedahnya kau ikut agama baru ni Muhammad? Kan kebaikan kau kekal dalam agama sebelum ini wahai Muhammad. Ini dia merupakan sanggahan-sanggahan, cabaran-cabaran yang mereka kemukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Asfahani menjelaskan bahawa kesengsaraan sebagaimana halnya kebahagiaan terdiri dari yang bersifat duniawi dan juga ukhrawi. Yang duniawi itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama nafsiyah, yang kedua badaniyah, yang ketiga luaran. Jadi Al-Imam Al-Asfahani mengatakan bahawa syaqawah dapat juga difahami dalam erti keletihan,
Kerana semua kesengsaraan pasti merupakan keletihan, tetapi tidak semua keletihan merupakan kesengsaraan, tuan-tuan. Tidak semua keletihan merupakan kesengsaraan sebenarnya. Jadi Al-Quran tidak diturunkan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW menderita, mengisyaratkan bahawa bimbingan Allah SWT kepada Nabi agar tidak bersedih hati kerana penolakan kaumnya. Dapat juga difahami dalam erti janji tentang kemenangan yang akan baginda raih. Jadi seolah-olah ayat ini macam mengatakan, kami tidak menurunkan Quran dan menugaskanmu menyampaikannya sampai engkau menderita, engkau kecewa, tapi kami pasti akan mendukung dan menjayakanmu, wahai Muhammad. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, demikianlah tafsiran kebanyakan para ulama terhadap ayat-ayat awal ini untuk kita faham. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan muka ayat yang berikutnya. Moga Allah beri kefahaman kepada kita, beri kekuatan untuk kita memahami Al-Quran, mendekatinya. Bimbinglah anak-anak untuk cinta Quran, tuan-tuan. Antara majalah yang baik untuk menjadi renungan kita, majalah GenQ, yang diambil inspirasinya daripada keislaman para sahabat, ramai orang-orang hebat kerana mendapat hidayah Al-Quran Al-Karim. Maka cuba dikemukakan dalam majalah yang simple ini, mudah untuk dibawa ke sana kemari oleh anak-anak, kisah-kisah motivasi orang-orang yang telah berubah menjadi baik kerana Al-Quran Al-Karim. Kalau mereka mampu melakukannya, mengapa tidak kita, tuan-tuan? Bawalah anak-anak kita untuk membaca bahan-bahan manfaat seperti ini, seperti contohnya majalah GenQ yang mengupas dalamnya kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para salafus salih, dan kisah abang-abang dan kakak-kakak yang sedang berusaha untuk menjadi baik pada hari ini dengan petunjuk Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita akan lanjutkan yang kuliah akan datang ayat berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.